Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih dipanjangkan umur, abang-abang, kak-kak juga masih dipanjangkan umur. Dan pada malam ni, hari Jumaat yang pertama dalam tahun 2022 ini, kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan didoakan juga untuk kita semua sentiasa sihat walafiat, insya-Allah. Malam ni kita akan tumpu kepada muka surat 48. Dan di muka surat 48 itu hanya satu ayat. Inilah satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu ayat yang ke-282. Di satu ayat, satu muka surat. Muka surat kedua terakhir sebelum berakhirnya surah Al-Baqarah. Baik, seperti biasa, terlebih dahulu kita akan baca bersama-sama. Dan sempena tahun baru ini, kita mulakanlah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند
الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Rewah. Kita dah baca bersama-sama satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu ayat yang ke-282 surah Al-Baqarah. Baik, kita persilakan terlebih dahulu qari yang pertama untuk membaca sebahagian daripada ayat 282 ini. Dipersilakan. Musam itu, sam itu dengungkan. Ajalim musamman faktubuh. Okey. Sampai situ dulu. Baik, dalam 4 baris yang dibacakan tadi, pertamanya malam ni kita tumpu dulu kepada, sebab saya nampak sana ada 3, tak silap saya, huruf zal. Huruf zal. Pertamanya ya ayyuhallazi, 1. Kemudian amanu idza, 2. Kemudian satu lagi tempat, iaitu di baris yang ke-4, wal yumli lillazi, ada 3 kali huruf zal. Maka kita balik dulu kepada asas. Sebab dalam membaca Al-Quran terutamanya, huruf, makhraj huruf wajib kena betul. Makhraj huruf. Ghammah huruf, tempat keluar huruf, makhraj. Dalam pembacaan, salah makhraj, lari makhraj, maka salahlah bacaan itu. Maka kita sedia maklum huruf zal. Maka satu huruf lagi yang mirip, kalau kita tak jaga, kemungkinan kita akan bertukar menjadi huruf zai. Huruf zal dan huruf zai.
Jadi dua huruf ini adalah dua huruf yang berasingan dan makhrajnya juga adalah berbeza. Jadi kalau kita baca salah makhraj, salah ghammah, salah tempat, maka salah lah. Macam abang-abang nak pergi ke rumah saya, salah tempat. Tanya orang lah, rumah jemaah tak mana? Di situ. Tapi pergi salah tempat, maka akan sesat lah, tak jumpa lah. Kalau jumpa pun orang lain, makna huruf itu jadi huruf lain. Sebab itulah kita kena jaga balik kepada asas. Maka huruf zal, ada buku tajwid dia kata hujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Ada buku tajwid menyebut hujung lidah bertemu dengan hujung gigi gunting. Tapi yang pentingnya dia melibatkan gigi atas dan bawah dalam amalinya, tidak boleh dirapatkan. Baru dapat huruf zal. Dia berbeza dengan huruf zai. Amalinya huruf zai ni rapat di gigi. Kalau kita rapat gigi, memang kita baca dia dengan huruf zai. Contoh, ya ayyuhallazina amanu, lazi, itu huruf zai lah. Yang kita kena buat, ya ayyuhallazina sebab sememangnya abang di sini dah kuliah bab makhraj. Saya sentuh ni sebab ada 3 huruf zal ni nak membezakan dengan zai. Jadi itu asasnya, sebab dalam pembacaan mana-mana ayat Al-Quran makhraj huruf wajib kena betul. Sebab itu kita wajib mengetahui makhraj. Kemudian mengiringi makhraj adalah sifat huruf. Baik. Untuk yang pertama malam ini, cuba kita tengok di ujung sekali. Ajalim musamma. Ajalim. Kemudian kalau saya silap, tolong pembuktikan lah. Betul ke ejaan saya? Ajalin musam. Kalau kita wakaf ke tak wakaf pun samalah. Saya nak tumpukan, nak ajak abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah kepada 2 mim ni. Kedua-dua mimnya itu bersabdu. Betul lah? Yang pertama pun mimnya bersabdu, yang keduanya mimnya juga bersabdu. Yang paling mudah masuk ke dalam kepala, setiap bacaan yang melibatkan mim bersabdu, bila mim bersabdu ni, mim tu mesti hidup. Mim tu mesti ada harakat, mesti ada bunyi. Maka bacaan bagi huruf yang bertemu dengan mim yang bersabdu itu masuk dalam kepala, hendaklah kita dengung. Walaupun kita mungkin tak ingat nama hukum, tak kiralah di mana-mana pun. Sebab dalam mim bersabdu, nama hukum yang ada pertama wajibul gunah. Wajibul gunah. Yang kedua, idgham ma'al gunah. Ni yang melibatkan dalam bentuk tulisan mim yang bersabdu. Idgham ma'al gunah. Yang ketiga, idgham mislain saghir. Idgham mislain. Maka dalam mana-mana keadaan pun, sama ada dia berbentuk wajibul gunah atau idgham ma'al gunah atau idgham mislain, maka sememangnya akan diletakkan mim itu dengan bersabdu. Jadi kita mungkin tak ingat yang mana satu idgham ma'al gunah, yang mana satu wajibul gunah, tapi bila mim bersabdu saja masukkan dalam kepala, hendaklah didengungkan. Dan bila kita tak dengung, kalaulah dianya, contohnya musam, samma, mimnya bersabdu wajib, maka sam itu wajibul gunah. Tak dengung, maka sudah tidak jadi wajib lagi dah.
sudah bertukar hukum. Kalau lim ni, ajalim musam, tanwin bertemu mim, hukumnya idgham ma'al gunah. Kalau kita baca tak dengung, maka sudah bertukar juga hukum menjadi idgham bila gunah. Sebab itulah kita kena jaga hukum-hukum ni. Walaupun ada juga ustaz yang mengatakan tak betul hukum pun tak apa dalam bacaan. Tetapi kena ingatlah, Jibril alaihissalam ajar Nabi SAW, mesti ada sebab-sebab. Tempat ni kena dengung, tempat ni tak boleh dengung, tempat ni kena panjang, tempat ni tak boleh panjang. Mesti ada sebab-sebabnya kebesaran ayat-ayat Allah itu. Mengikut qiraat yang masyhur, kita qiraat Imam Asim. Jadi dalam dua tempat ini, yang pentingnya mimnya bersabdu, kedua-duanya hendaklah didengungkan. Cuma sebentar lalu disebut baliklah. Macam mana nak kena wajibul gunah, iaitu setiap nun dan mim yang bersabdu wajib. Maka dalam kedua-dua ini, mim yang baris dua atas ini ada sabdu, yang ini sabdu wajib, yang ini sabdu wajib. Mim yang sebelumnya ada sabdu, yang baris hadapan itu, yang ini sabdu bukan wajib, dia sabdu hukum. Apa bezanya sabdu wajib dengan sabdu hukum? Sabdu hukum ni tak ada sabdu, bacaannya kekal, serupa juga. Serupa juga. Tetapi kalau sabdu yang ini, kalau tak ada sabdu, berubah bacaan dia. Jadi yang inilah yang kita nak faham. Sabdu wajib, kita pelihara dia sama ada dalam bentuk bacaan atau tulisan. Bagi sabdu hukum ni pula, diletakkan sabdu ini mengingatkan masa sebut lim ni, masa sebut tanwin ini sudah ada mim, maka sudah ada satu mim. Sebab itu kita terus tutup mulut, ajalim, hilang dah bunyi tanwin, hilang bunyi nun mati, sebab ada idgham. Maka diletak sabdu ni mengingatkan bahawa masa sebut ajalin sudah sekali dengan mim, ajalim. Kemudian mim itu sendiri berharakat, berbaris. Maka sebab itu diletakkan sabdu. Sabdu di atas mim bagi idgham ma'al gunah ni bukan mengingatkan dengung. Cuma saya sebut ini asasnya senang, mudah. Kalau kita tak kena hukum, semua mim yang bersabdu hendaklah didengungkan. Tapi bukan kerana mim bersabdu ini yang menyebabkan dengung. Yang ini ya, sebab ini sabdu wajib. Yang ini bukannya sabdu yang menyebabkan dengung. Dengungnya adalah kerana tanwin bertemu dengan mim. Baik, kita silakan qari yang kedua untuk sambung. Baik, sebelum sambung, dha'ifa tu, bukankah dia baris dua tanwin atas? Kenapa tak bunyi dha'ifan? Ni contohlah kalau anak tanya kan, kita pun berhenti, dia kata, situ tu fa alif dua datar fan, pasal apa bunyi fa? Maka kita kena spontan lah, kena habur kan. Tak pasal lagi, sambung baca. Okey, wali tu, ianya bersabdu, sabdunya wajib. Jadi kalau boleh lah, kita cuba dapatkan bunyi ya tu dua kali. Masa sebut li tu, sudah ada dengan makhraj ya. Falyumlil waliyuhu waliyuhu, baru kita memelihara sabdu di atas ya itu. Baru nampak. Bila dengar tu kita boleh nampak. Macam kita baca Fatihah lah, kan? Maliki yaumiddin. Cuba dengar lah. Ada tak sabdu? Iyyaka na'budu wa iyyak. Tok bila saya baca tak habis dengan elin dah. Nampak kan? Maksudnya kita boleh dengar tu, kita boleh cam. Ada ke tak ada bunyi sabdu ni, kan? Saya belum habis baca pun dah cam dah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyak. Yang kita kena buat lah. Samalah yang ni pun. Samalah dalam bacaan tahiyat lah.
Sekali lagi kita baca tahiyat, dia sebagai rukun juga. Syarat baca tahiyat sama dengan syarat baca Fatihah. Salah satunya pelihara tasydid. At-tahiyyah, tak ada satu. Yang kena buat at-tahiyyatul mubah. Samalah ayatul kursi. Wasi'a kursiyuhus, langsung tak ada. Wasi'a kursiyuhus pun tak ada juga sebenarnya. Wasi'a kursiyuhus, baru dapat. Kita cubalah, kita cuba sebaik mungkin. Okey, sambung. Rewah. Okey, sampai situ saja. Maka samalah di akhir ayat itu, mimman tardau, mimman. Maka mimnya bersabdu, itu sabdu wajib, maka dia juga adalah wajibul gunah. Kemudian diikuti dengan man, nun mati bertemu ta, maka dia adalah ikhfa hakiki. Tardau, kita cubalah, kita cuba pelihara sifat. Pertama, sifat dad itu itba', tebal. Yang keduanya sifatnya isti'la, dia seperti sedikit meninggi. Jadi kalaulah kita mampu, mimma taradau, kalau kita tak begitu dapat isti'la itu, mimma taradau, dia jadi lesho sikitlah kan. Walaupun tidak batal bacaan, dia lesho sikitlah. Tardau dengan tardau, campur dengan itba' tebal, campur dengan meninggi isti'la'nya. Kita cuba sebaik mungkin. Baik, sila qari yang keempat. Okey, bila berhenti tu, bu tu sama dengan tadi, madu'u. Kalau bolehlah, kita jangan terlalu terkejut berhentinya lah. Sebab dia mad asri. Kita cuba kekalkan dua harakat itu. Contoh kan, hak mula-mula tadi, iza madu'u, du'u, dua harakat. Kalau tidak, iza madu'u, terkejut lah, terkejut. Samalah yang di bawah tu, alla tartabu, tabu, lembutkan je. Kalau tidak, alla tartabu, dia terkejut kan. Kita lembutkan sikit. Kita sambung. Rewah. Baik, kita tumpu kepada wala yudarra katibun, yudarra rakatibun, yudar rakatibun. Baik, dalam Al-Quran itu memangnya kalau Quran saya itu dia tak merah melentang ni, panjang. Bagi setengah-setengah yang tidak mengenal hukum, andai kata ditakdirkan tak ada tanda panjang ini, maka dia tak akan beranilah baca dengan panjang. Sebab dia tengok dot alif dan ta je kan. Maka samalah juga dengan waladdallin, sama juga. Letak tanda panjang di sini sebagai peringatan, di sini ada hukum mat yang panjang. Abang Mae ingat tak nama hukum? Saya bagi press balik untuk bila. Siapa ingat nama hukumnya? Ya, nama hukumnya mat lazim kalimi musaqqal. Ada satu kelas tu, bila saya kata mat lazim kalimi musaqqal, dia kata bukan ustaz, dia kata mat lazim musaqqal kalimi. Sopu lah kan. Dia cuma pusing. Mat bunyi panjang, lazim
Maknanya yang dilazimi, yang sememang semua qiraat buat. Tu lazim, dilazimi ni maknanya semua qiraat bacanya panjang. Kalimi bagi perkataan, musaqqal diberatkan. Kenapa diberatkan? Kerana sabdu atas ra ini sabdu wajib. Jadi di samping kita jaga ba tu panjang, kita juga jaga sabdu. Yubaraka, tu tak ada sabdu kan? Yubaraka. Dan nak mengenali mad lazim kalimi musaqqal, mad asli jumpa ataupun bertemu, jumpa huruf bersabdu, atau kalau saya tambah lagi huruf bersabdu wajib, huruf bersabdu. Maka di mana-mana pun kalau mad asli selepasnya huruf bersabdu, maka kita kena jagalah mad lazim kalimi musaqqal. Jadi mad lazim kalimi musaqqal ni sempena tahun baru kita ingat mengingati baliklah. Sebab saya selalunya mengingatkan tentang doa sebelum azan dan iqamah itulah. Jadi bila berdoa tambah dah tahun 2022 ni, walaupun tidak wajib bertajwid dalam berdoa, tetapi oleh kerana kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah jaga juga supaya dia lebih tepat permohonan kita itu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Maka ta tu ta alif dan ta mad asli bertemu dengan mim yang bersabdu, maka ta itu jadi mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian mim bersabdu wajib itu pula hukumnya wajibul gunnah. Jadi apa salahnya kita panjangkan ta dan kita dengungkan. Sebab masih lagi lah, bukan di sinilah nah. Masih lagi, terutama di Afrika Timur. Di sini okey. Bila berdoa lepas tuk bilai bang, lepas tuk bilai kamat tu, orang yang berdoa betul baru mula doa. Hak yang doa tak betul itu dah habis dah. Sekejap penuh. Padahal dia panjang juga, ada 5 ayat, 6 ayat kan. Sebab saya sebut sekali lagi, berkongsi, berpegangkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud barang siapa yang mendengar, menjawab dan berdoa selepas seruan azan dan iqamah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal syafaatku, Nabi kata, pada hari kiamat. Yang itulah yang pentingnya. Sebab doa tu sememangnya khas kan, ayat dia, isi dia tak silap saya, kita minta pada Allah supaya Allah berikan darjat yang tinggi, makam yang terpuji untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada ustaz mengatakan sebaik-baiknya, walaupun tak ada syarat lah, selepas kita jawab la ilaha illallah kan, kalau azan pun akhirnya la ilaha illallah, kalau iqamah pun la ilaha illallah, sebelum Allahumma rabbaha, apa salahnya mulakan dengan berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbaha. Dapat dua-dua. Berselawat pun doa mohon kepada Allah rahmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa selepas seruan azan ini pun kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam satu sandaran itu Nabi janji halal syafaatku. Maka tolong jagalah mad lazim kalimi musaqqal diikuti dengan wajibul gunnah. Kemudian wassalatil qaimah. Qaimah itu satu perkataan, maka qa itu mad asli bertemu hamzah dalam satu kalimah. Datang pula hukum yang panjang, itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ni kalau dalam ayat Al-Quran, siapa baca 2 harakat, dia kesalahan jali. Kesalahan jali. Jadi mad wajib memang tak boleh kurang daripada 4 harakat. Tak kira lah di mana-mana pun. Wasal ke waqaf ke. Tiba-tiba kita wasalatil qaimah. Padahal qaimah tu, qaim itu satu perkataan. Walaupun mungkin tak salah, tak berdosa, sebab
Dia mungkin bukan ayat Al-Quran, tetapi tidaklah sempurna permohonan itu. Kita cuba sebaik mungkin. Baik, ikut bacaan saya nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidayn إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا يبخس منه شيئا rewah. Baik, yang terakhirnya tengok baris di atas sekali, tumpu kepada yang tumbidain, mim mati bertemu ba. Kemudian di bawahnya katibum bil adl, tanwin bertemu ba. Jadi yang di atas tu mim mati bertemu ba, yang di bawah tu tanwin bertemu ba. Kedua-duanya juga dituntut untuk dibaca dengan dengung. Kalau mim mati bertemu ba, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa syafawi kan, mim mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba, iqlab. Yang di atas ni memang disebut ikhfa, maka diringankanlah. Sebab itu bagi qori-qori dia kata dalam mim mati bertemu ba ni, mim tu tidaklah begitu rapat sangat, bibir atas dengan bibir bawah tu. Maka disebutkan seolah-olahnya diletakkan sehelai kertas yang nipis lah celah-celahnya. Sebab memang nama hukumnya pun ikhfa syafawi, di kebibiran, asyafatan, dilemahkan bunyi mim itu. Baik, bagi iqlab pula, kalau abang-abang kak-kak yang pernah ikut mana-mana kelas tajwid pun ada qori kata bacaannya pun kopi itu juga. Jadi abang-abang kak-kak yang dirahmati Allah, maka bacaan iqlab jika nak dapatkan lahjah yang lebih baik, maka bacaannya seperti, bukannya dengan hukum dia. Iqlab tu dibaca seperti dengan ikhfa. Dia kata bacalah dengan ikhfa majazi. Ikhfa majazi.
Majazi. Majazi ni dia bukan hak betul, dia macam seakan-akan je. Bacaan ikhlab tu kalau ikut lahjah asal dia kata ikhfa majazi. Dia macam ikhfa tapi dia bukan ikhfa. Maka dia juga tidaklah terlalu rapat, tidaklah terlalu kebam. Kalau tidak kita kebam lah kan. Katibum bil kan. Dia kata jangan kebam sangat. Tanwin bertemu dengan ba. Maka dalam bentuk tulisan diletakkan menggantikan salah satu daripada dua baris dhamah itu dengan mim kecil, mengingatkan dia hukum ikhlab. Jadi kalau ditanya, siapa-siapa pun tanya, bacaan ikhlab dengan ikhfa syafawi ni serupa ke tidak? Asasnya tak sama. Kalau ikut Allah yarham Datuk Haji Hasan Azhari, dia kata untuk hukum bagi bacaan ikhlab ni memang dia kata tukar kepada bunyi mim, dia kata. Bunyi tanwin atau bunyi nun mati itu tukar kepada bunyi mim. Buat bunyi mim lah kan. Cuma nak dapatkan lahjah yang lebih cantik, maka bacaannya mirip, iaitu hampir sama di antara ikhfa syafawi dengan ikhlab. Dibaca dengan ikhfa majazi. Baik, itu sajalah perkongsian pada malam ini sebagai pertemuan semula di tahun 2022 ini. Umur dah semakin bertambah. Sempat ke tidak kita khatam, mintalah. Baik, ada apa-apa soalan, pertanyaan sebelum kita tutup perjumpaan malam ini? Saya berharap perkongsian kita malam ini walaupun sikit, kita sebut ni benda-benda yang telah pun kita kongsi sebelumnya. Sebab dalam tajwid ni dia tak ada rekaan baru, dia tetap benda yang sama lah. Cuma kita mengulang kaji untuk menjadikan bacaan kita mudah-mudahan akan lebih baik. Mohon ampun maaf kalau saya terlajak kata, mungkin kata-kata saya menyentuh peribadi abang-abang dan akak-akak. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.